Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini, terima kasih kerana menonton, and also congratulations ya. Tahniah kerana berusaha untuk meningkatkan, menambahkan ilmu ataupun memahamkan semula apa-apa topik yang tak faham. Okay, so first and foremost, patutkan niat belajar lillahi ta'ala, and also don't forget to subscribe kalau yang belum subscribe, and please also ajak kawan-kawan belajar sama-sama. If you learn a group, after menonton video ini, then you discuss apa yang tak faham. Dan kemudian kalau salah seorang tu salah faham, yang lain betul kan. And kalau tak sure, rujuk balik pada video dan sebagainya. Itu akan menambahkan ilmu awak ya. Study in group is much better. Tak ngantuk banding baca seorang-seorang, dengar seorang-seorang. Kalau tak dengar seorang-seorang, you have to write down ya, supaya awak gunakan jari, awak gunakan mata, awak gunakan telinga, then you pick up some points, awak akan lebih pandai, awak akan lebih faham. And make sure buat latihan. Kau tak ada juga buku latihan, tak mampu nak beli ke ataupun dah tak sempat, you just do semua latihan dalam buku ni. Okay. Okay, sekarang kita adalah dalam bab yang terakhir, bab 9, sistem dan struktur bumi, dan kita lihat in page 256. I repeat, 256. Kita telah lihat ada 4 komponen utama dekat bumi sendiri. So apakah dia? Kalau udara ni adalah atmosfera. Kalau semua hidupan, binatang, manusia, tumbuhan, dia adalah biosfera. Kemudian kalau apa-apa yang tentang air, salji beku, kemudian air tasir, air kolam, semua tu hidrosfera. Dan geosfera adalah semua tentang tanah-tanah, batu-batan. Okay, so kita lihat muka surat 257 hari ini tentang stratifikasi atmosfera. Yang komponen tu dah faham, dah dijelaskan pada kelas yang lepas, dan tadi saya telah ulang sedikit. Kita lihat atmosfera pula. Atmosfera atas kita ni diberikan beberapa lapisan ya. Di sini dibagi 1 2 3 4 5 lapisan. 5 lapisan ya. Kalau kita lihat Al-Quran, banyak kali dia kata 7 lapisan langit ya. 7 lapisan langit. Banyak kali 7 ya. Kita pun tak faham macam mana sangat di atas tu. Sains dapat bagikan ada 1 2 3 4 5 sahaja. Lagi yang ke-6 ke-7 kita tak boleh bayangkan. Ataupun ialah mestilah ada lepas tu, sebab apa lagi? Lepas bumi ada udara keliling, apa lagi lepas tu? Udara sampai planet-planet lain yang kita faham from science lah, sampai matahari tengah-tengah. Okey, kemudian ada bulan pula keliling kat planet, kemudian galaksi kita pun banyak lagi yang lain, Bima Sakti tu. Lepas tu tempat lain pun ada lagi galaksi-galaksi lain. Tak boleh terbayang oleh fikiran kita. Bila berhentinya? Kita punya sistem adalah Bima Sakti. Ada matahari dan planet-planet. Ada yang lain, bintang lain, planet-planet. Bintang lain, planet-planet. Konon yang kita faham lah. Dah habis kita punya Bima Sakti, ada pula galaksi lain. Ada pula galaksi lain. Ada pula galaksi lain. Sampai bila? Tak habis. Terhadnya fikiran kita ya. Kita cuma boleh nampak apa depan kita. Itu pun jauh tak nampak. Okey, kecil tak nampak. Allah hadkan penglihatan kita. Bukan hanya penglihatan, pendengaran pun. Terlalu rendah kita tak dengar, terlalu tinggi pun tak dengar. Kalau Concorde ialah kapal terbang yang sangat laju, dah tak ada dah dekat dunia ni, dah dihapuskan, pun kita tak boleh dengar, tapi dia boleh meruntuh bangunan. Gegarannya sangat kuat. Okey, sama juga dengan apa yang anjing anjing dengar ke, keldai dengar ke, binatang dengar, sampai kat kubur dia boleh bising-bising, kita tak dengar, kita terhad. Okey, so kita lihat dekat bumi ni saja, atas tanah-tanah air ni ada 5 lapisan yang sains nyatakan. Kita lihat ada troposfera, betul-betul atas kita. Atas tu adalah stratosfera. Lepas tu mesosfera, kemudian thermosfera dan exosfera. Akhir sekali exhaust. Macam exhaust kereta belakang sekali kan. Nak bagi ingat je. Bukannya macam exhaust kereta, tapi nak ingat exhaust, word exhaust. Okay, the school must okay, untuk awak hafal dulu 4 ya. The school is empty. The troposfera, school stratosfera masih sama. Kemudian ionosfera,
is empty. E adalah exosfera. Sekarang dia tambah 5. So saya kena tukar. Kalau tu saya suruh budak hafal the school is empty. The school is empty. Dulu the school is terbalik. The school is empty. Troposphere, stratosphere, ionosphere, exosphere. Sekarang dah tukar. Dia sama, the school, kemudian kita ada mesosphere, kemudian kita ada thermosphere, dan kita ada exosphere. Okey, kalau nak hafal, buatlah something. The school must be totally empty. Contohnya, the school must be kecil lah, be totally empty. So troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. The school must be tak masuk, totally empty. To TSMTE. Okay, so now kita lihat apakah yang paling bawah, iaitu troposphere dulu kita buat. Okay, berapa tinggi dia? Pendek je, 0 hingga 13 km ke atas. Awak pijak tu 0, 13 km ke atas. Bukan jauh sangat 13 km, betul tak? Dekat je 13 km. Setinggi apa? Nak kata pokok kelapa, tak boleh bayangkan. Setinggi sekolah, tinggi sikit bangunan berapa tingkat, macam tu lah. Bangunan berapa tingkat. Kalau satu tingkat adalah 4 darab 2 dalam 8 tingkat, 9 tingkat. Dalam 8 hingga 10 tingkat lah. Kalau kita katakan troposphere, tak tinggi pun. Okey, apa yang dekat sini, lapisan pertama troposphere ni, kita ada apa? Tempat benda hidup bernafas, that means banyak oksigen, karbon dioksida dan gas-gas lain, nitrogen dan sebagainya. So kita berarti bernafas, tempat situlah angin bertiup. That means selepas 13 km ke atas, angin tak ada dah atas tu. Bawah ni je, 13 meter ke bawah. Serta awan. Awan yang awak nampak tu pada mata awak adalah dalam 13 km. Hujan yang turun, that means dalam 10 meter, 11 meter terturun hujan. Kemudian salji terbentuk di dalam 11, 12, 13 km. Tengok di mana keadaan di bumi. So apa yang berlaku dekat permukaan bumi ni, iaitu sama ada hujan ke, angin ke, kemudian awan ke, salji ke, within this one, 0 hingga 13. 0 taklah. 0 kalau nak jadi awan tak boleh jadi kabus. Kosong lah tempat kita pijak. So situlah banyak oksigen, karbon dioksida. Okey, so selepas 13 kita naik lapisan kedua, stratosfera. 13 hingga 50 pun tak jauh. Kalau saya Shah Alam hingga jauh sikit daripada KLCC tu. Sini KLCC lebih kurang 40. Lebih sikit tambah 10 meter lagi. Okey, apa berlaku kat sini? Gambar apa tu? Gambar kapal terbang. Yang kalau dah tadi belon cuaca tu, dia boleh naik tak sampai above 13. Above 13 dia langgar dekat terbang dah. Dia kena dalam 10 dah tinggi dah tu. Itu pun dah susah bernafas dah. Okey, so lapisan stratosfera 13 hingga 50. Lapisan ini sesuai dan stabil untuk aeroplane. Semua kapal terbang dalam kawasan ni. Yang kapal terbang besar lah. Yang kecil rendah sikit. That's why kalau naik macam bukan Firefly, apa yang kecil-kecil, dulu ada macam Malindo, kan dulu, sekarang pun ada Malindo ataupun Firefly. Okey, kita akan dapati dia tak tinggi ya. Kalau naik kapal terbang, kalau biasa naik pergi overseas tinggi, tak nampak bawah, kecuali dekat nak mendarat. Tapi kalau Firefly ataupun Malindo, nampak je bawah kapal terbang dia kecil, dia tak terbang tinggi. Okey, kemudian terdapat lapisan ozon. Sini ada ozon, yang ada gas ozon. Okey, gas ozon ni kerjanya yang adalah menyerap sinaran ultraviolet matahari. Sebab ultraviolet ni adalah daripada matahari. Kalau banyak sangat, dia can cause kanser kulit. So Allah buat ada lapisan yang melindungi kita, nama dia lapisan ozon.
Masalahnya, ozon ni semakin nipis. So, masalah penipisan ozon berlaku apabila bahan klorofluorokarbon CFC. CFC yang dihasilkan oleh racun serangga. Kalau awak spray isat-isat yang Fumakilla ke Shelltox ke kan, kalau terkena sejuk kan, itu untuk bunuh serangga, lipas semut dan sebagainya. Tapi untuk menyebabkan dia berfungsi yang boleh spray itu, digunakan CFC, klorofluorokarbon. Okey, fridge pun nak sejukkan guna CFC, bahan-bahan yang menyejukkan. Okey, sama juga aircon, penyamak udara pun menyejukkan. So, apa yang CFC do, dia menguraikan molekul-molekul ozon dalam lapisan ozon ini. Sebab dia dah udara sampai ke atas, dia pecahkan ozon tu, dah nipis, bocor pun ada dikatakan. Dah nipis lah ozon. So, tak boleh protect kita betul-betul daripada UV, ultraviolet. Okey, so habis stratosphere. So, stratosphere dah, school stratosphere dah, mast, mesosphere ni above 50 sampai 80 km. Okey, kita dapati apa berlaku kat sini? Okey, pembakaran dan pancuran meteorit berlaku di lapisan ini. So, meteorit daripada angkasa lepas tu, bila dia masuk kawasan mesosphere, dia dah start terbakar. Sebab dia ada geseran yang udara, dah sikit-sikit dah ada udara. Makin turun bawah, makin banyak udara tau. Akhirnya nampak gambar mesosphere tu, macam shooting star tu kan. Okey, meteorit berlaku lapisan ini. Lepas mesosphere, atas sikit kita ada kan tadi, the school must be totally empty. So totally ialah thermosphere. Above 80 hingga 480 km. Nama lain ionosphere. Dulu ionosphere terus, kan dia masukkan mesosphere, tapi dua-dua ni adalah ionosphere. Ini adalah ionosphere. So kita dapati mempunyai ions yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio wave. Macam mana boleh dengar satu kotak tu lagu-lagu dan sebagainya tu? Sebab dia dapat gelombang. Gelombang tu daripada mana? Dipantulkan daripada tempat yang menyiarkan lagu tu, berita ke apa ke. Masa kecil radio je, TV pun tak ada ke balik kampung nenek saya. Itulah sumber nak dengar. Dia kecil je, kadang-kadang kotak besar ni je. Kadang-kadang besar ni, kadang hitam besar. Kemudian yang later saya besar sikit ada kaset. Lepas kaset ada CD. Lepas CD sekarang tak pakai pun CD. Pakai komputer, pakai handphone, pakai laptop je. Okey, dia menghasilkan bunyi. Macam mana bunyi itu datang? Kalau radio zaman dulu adalah daripada gelombang-gelombang radio. Okey. So, di sini juga berlakunya aurora. Tengok gambar dalam atmosfer tu yang hijau-hijau tu. Langit tu malam tiba-tiba warna hijau, warna biru. Tak ada berlaku kat Malaysia. Sebab negara kita panas. Siang panas, malam sejuk. Siang panas, malam sejuk. Macam tu je. Kalau pergi ke utara, kutub-kutub utara sampai Sweden, sampai dah dekat-dekat kutub utara tu, kita dapati dia dipanggil negara matahari tengah malam. Ada masa je. Bila musim panas bulan 6, ada masanya tengah malam pukul 12 malam ada matahari kat atas. Boleh bayangkan? Tak boleh kita bayangkan kat Malaysia tak mana ada. 12 malam mesti gelap mana ada matahari. Sebab geografi dia susah nak terangkan sekarang, panjang nak ceritakan. Macam mana kenapa 12 malam ada matahari. Sama dengan Eskimo semua tu. Dia ada masanya So kita akan dapati dia orang tu, kalau dekat yang Eskimo kat kutub utara, kutub selatan tu, boleh bayang tak hidup 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kita 12 jam siang, 12 jam malam, 12 jam siang, 12 jam malam. Sepanjang tahun. Ada orang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Macam mana nak solat ya? Google lah. Interesting. Kat sana ada masjid pun. Satu masjid pertama dia bina. Subhanallah. Agama Allah akan sampai di mana-mana. Sampai ke tempat Eskimo yang macam tu pun ada. Okey, so lapisan termosfera 40 hingga 480 tadi ada ions untuk radio. Yang kedua aurora, iaitu jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni hasil daripada tindakan zarah-zarah bercas. It comes from the matahari. Zarah-zarah tu bercas from matahari. Dia nama dia ions tadi kan. Dengan medan magnet bumi. Bumi ni adalah magnet terbesar tau. Ada magnet bumi dan gas-gas atmosfera berlaku di sini, menyebabkan cahaya tu malam tu bercahaya.
macam cantik, macam contoh dia tunjuk hijau. Tengok Google warna aurora colors berlaku dekat negara, bukan negara kita tak pernah tengok. You have to go there to see. Okay, nak pergi mahal sangat. Okay, next is exosphere. Last kali, kalau kereta tu exhaust belakang, ini pun exosphere. 480 km ke atas, yang atas tu tak boleh nak buat lapisan lagi. Dalam Quran kata 7 petala langit. Petala langit 7 ya. Yang kita nampak tadi petala langit pertama yang ada awan tadi mana? Mana awan tadi? Troposphere 0 hingga 18 je yang ada awan. Kita nampak. Ada 6 lagi, Allahualam. Yang sains pagi ni tepat ke tak, ini setakat kajian sains. 7 petala langit tu tak boleh nak bayangkan. Last exosphere mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan nitrogen. Gas dua ni ringan ya. Kalau kita masukkan dalam balon dia boleh terbang. Ya, kalau hidrogen macam satu masa dulu ya. Saja cerita sikit supaya interesting sikit. Lapisan atmosfer nampak tak balon panas tu? Dan kalau sampai pergi Turki, sampai pergi parents pergi Turki melancong, mungkin naik balon panas ni. Masa mula-mula dia orang found out dapat kumpulkan hidrogen ringan, dia masukkan dalam balon. So semua excited. Masa tu kapal terbang ada ke tak saya tak tahu lagi. Lepas tu bila saintis jumpa dia buat balon, dia buatlah bakul kat bawah tu. Kemudian dia jemputlah orang-orang nak naik sebab tak ada lagi kat dunia, dia mahal. So orang kaya je naik. So beberapa orang kaya naik balon udaranya hidrogen ni. Naik happy lah tengok. Nampak dari tempat tinggi semua kat bawah kan. Ada seorang tu tak pandai, dia pergi merokok. Ada sumber api, right? Walaupun hidrogen dah nipis keliling, tapi menyebabkan sumber api tu boleh terbakar lah merokok tu. Tapi hidrogen tu ada sumber api, dia meletup, habis jatuh mati. Ya, so tinggal yang kayanya bini dan anak-anak lah. Yang orang kaya tu mati. It happened. Daripada sama mana saya baca, tapi cerita sains zaman dulu. Okay, so sekarang ni dia tak letakkan gas hidrogen dalam balon, dia letakkan gas helium. Helium yang sometimes pergi pasar malam ke, pergi parti-parti ke, pergi dekat tempat jual alat parti, dia ada balon yang dia masuk kat udara, dia boleh tegak atas, tali dia ke bawah letak gelang besi tu kan, supaya dia tak terbang. Ya, itu adalah gas helium. Okey, kemudian itu helium dan nitrogen sangat ringan, terdapat di dalam mana? Di atmosfer. Udara bertambah nipis menghala kat angkasa lepas. Allah buat oksigen dan karbon dioksida lebih tumpat sebab manusia, haiwan dan juga apa-apa nak guna oksigen, karbon dioksida, tumbuhan semua di permukaan bumi. So banyak kat situ. Semakin tinggi semakin kurang. Semakin kurang udara, oksigen dan hidrogen. Sampai ke kalau naik atas Everest pun ke atas tu dah kurang oksigen. So kena bawa tank oksigen ya. Dah kurang ya. Sebab kita tak boleh matilah, tak cukup oksigen. So bertambah nipis menghala ke angkasa lepas. Satelit komunikasi yang mengorbit bumi di lapisan exosphere membolehkan panggilan telefon dan siaran televisyen dapat diterima oleh manusia. So internet yang saya guna tu, yang awak guna handphone, yang TV gunakan lintas langsung semua tu, okay, live bola from EPL apa semua tu, itu adalah melalui satelit yang di exosphere. Itu gambar contoh satelit. Satelit itulah sebulan, tapi bulan tipu manusia buat. Kalau bulan betul keliling bumi tu memang yang biasa kita tengok bulat tu. So manusia buat yang tipu punya iaitu satelit. Okay, that is lapisan atmosfer. Kita lihat 258 seterusnya. So, persoalan sini, apakah yang akan anda alami jika anda mendaki gunung? Tadi saya dah sebut sikit ya tentang naik Everest kan? Okey, adakah anda semakin sejuk dan sukar untuk bernafas? Yes. Sebab bila naik Cameron Highland ke, naik Bukit Maxwell ke, naik Fraser Hill ke, naik Genting Highland ke, akan rasa semakin sejuk ke atas tu. Tapi taklah sampai tahap sukar bernafas. Tapi kalau sampai Everest, sukar bernafas ya. So kita lihat dari troposfer dalam pink tu ya. Dari troposfer ke stratosfer, altitude semakin meningkat. Altitude ni ketinggian ya, semakin meningkat altitude ketinggian, semakin rendah tekanan udara sebab makin kurang udara. Suhu juga semakin rendah apabila altitude meningkat. So you look at rajah 9.2, belah kiri altitude ataupun dalam kilometer ketinggian. Kemudian kita lihat tekanan udara daripada 0 hingga 120,000 Pascal.
Okey, so kita parti tengok. Kapal terbang tu pada level apa tadi? Tak ingat. Lebih 18 kan? 18 tadi adalah troposphere. 18 ke bawah tu 18 saya sebut salah. 13. 18 tadi yang lain. Okey, 13 ke bawah adalah troposphere. Tengok kapal terbang dalam 13 je. Situ dia boleh terbang. Ada awan kawasan tu, ada gunung juga belah kiri So 0 hingga 13 troposphere. Kapal terbang boleh lalu kat situ. That's why sometimes awak lalu awan kalau pernah naik kapal terbang yang tengok kat kiri kanan kadang awan aja. Sebab masuk dalam awan. Okey, kemudian stratosfer 13 hingga 50 situ kita dapati tekanan piawai pada aras laut kita dapati semakin tinggi altitude kita, semakin rendah tekanan. Okey, kalau tengok kat bawah tekanan tinggi kan, sampai 120,000, itu 101 je kat atas tu stratosfer. Okey, kita lihat stratifikasi dalam lautan pula. Atmosfer dah. Dalam lautan pun dikelas-kelaskan. Okey, lautan juga boleh dibahagikan kepada zon-zon yang berbeza daripada zon yang boleh tembusi cahaya, dan bagi atas yang mandi semua tu membertembusi cahaya sangatlah. Kepada zon yang langsung tidak boleh temui oleh cahaya atau zon gelap. Bayangkan zon gelap, ada hidupan Allah buat. Macam mana nak hidup gelap aja? Kalau pernah tengok filem Finding Nemo takkan tak pernah tengok kan? Finding Nemo tu kan, ada satu tempat gelap ni ada lampu je kat atas. Dia punya ikan berlampu. Yang Nemo dengan Dory tersesat tu. Ataupun Megalodon kita tak ingat nama tajuk filem tu. Ada bahagian gelap bawah tu Okey, so kita lihat dia bagi berapa? 1, 2, 3 lapisan daripada dasar laut. Kita lihat zon gelap dulu. Tengok ada gambar ikan di lampu tu yang saya sebut tadi. Ikan di lampu tu dan zon gelap so dalam tu gelap. Ada nanti manusia boleh turun. Sebab kalau turun tu mati penyek sebab tekanan sangat tinggi. Satu. Dan kemudian ialah untuk turun tu nak naik balik tu seselap mati. Kau cepat sangat naik, dia slow-slow. So tak cukup Okey, so kalau turun pun dengan mungkin a small kapal selam besar boleh lah. Semua orang tak boleh. Itu pun untuk oil rig saja. Okey, untuk pelantar minyak. Okey, zon gelap, zon yang kecil yang pelantar minyak tadi. Yang kapal selam dalam tu sampai zon gelap boleh turun. Pernah berlaku dulu Russia punya kebocoran nuklear sebab dia gunakan kuasa nuklear untuk kapal selam tu turun. Macam mana saya tak apa ingat detail dia, tapi menyebabkan rosak, tak boleh naik. Ada lebih kurang tak silap saya 200 anak kapal dalam tu, kapal selam tu So dia stuck dekat somewhere utara, dah sejuk dekat kutub utara dalam laut. Orang nak turun selamatkan pun tak boleh. Nanti dia kena radiation, kena kanser ada juga takut meletup nuklear tu. So setelah berapa tahun setelah saya tak ingat apabila dah boleh, dia orang turun tengok ada 200 mayat bergelimpangan dalam tu pekerja-pekerja kapal selam tu. Dia kapten dia kepada semua-semualah. Dia mati macam tu dan dia orang tak decompose, dia tak mereput pun mayat dia sebab sejuk sangat kat atas tu. Sejuk di dasar laut, sejuk, tekanan tinggi. Okey, tapi sejuk ni bahkan tak mereput. Itu yang tak silap saya baca a few years ago. Okey, so zon ini amat dalam dan tiada cahaya yang boleh sampai. Dalam sangat, cahaya matahari tak sampai. Oleh itu, kebanyakan haiwan dalam zon ini mempunyai badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap. Subhanallah, tak boleh kita bayangkan dia makan apa. Tapi ada rezeki yang Allah bagi dia. That's why dia boleh hidup. Ada dalam tu, kita je tak jumpa. Tak pernah pergi, tak akan sampai. Tak ada mimpi tu sampai pun. Okey, kemudian kita dapati tu zon gelap. Kemudian kita lihat above 1000 pada dasar. Okey, tak dia kira di atas. Di atas. Okey, tadi kalau zon gelap ialah 1000 hingga 10,000 di bawah permukaan laut. Kalau dalam 100 lebih hampir 200 hingga hampir 1000 tu adalah zon senja. Senja antara kan. Zon ini mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya, tak segelap bawah. Tumbuhan sukar untuk hidup sebab tak ada cahaya nak berfotosintesis.
pada kedalaman ini. Tetapi tahap kedalaman ini menjadi habitat untuk haiwan laut yang besar. Yang besar-besar duduk dekat zon senja. Nanti nak makan yang atas, jumpa yang kecil-kecil dia makan. Okey, yang besar. Misalnya sotong raksasa dan pelbagai spesies ikan paus. Ikan paus tu duduk kat pantai, terdampak lah dia. Dia kena duduk kat zon senja. Dan kita lihat zon permukaan daripada aras laut sampai hampir 200. Okey, so tengok gambar ni, kita dapati dalam zon ini air adalah sangat cetek. Kalau tepi pantai lah, ke tengah tu mesti tenggelam juga kita kan. Dan cahaya boleh bergerak menembusinya. Hal ini membolehkan zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan. So ada tumbuh-tumbuhan. Okey, dia buat fotosintesis, dia boleh hidup. Ikan-ikan kecil makan dia. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh ikan besar lagi. Kadang-kadang dia dimasak oleh shark, ikan jerung. Kedua ada dolphin, ada apa semua di bahagian zon permukaan. Jadi paling banyak penduduk dia di dalam laut adalah zon permukaan, diikuti oleh zon senja, paling sedikit zon gelap. Okey. Okey, let's see. Ini yang kita tak sampailah, banyaknya kita pelajari je. Page 259, taburan air di bumi pula. Kita dah cover tentang atmosfer, kita dah cover tentang hydrosphere, dan sekarang ni taburan air pula ya, di mana kita dapat air. So lautan mempunyai kandungan air yang banyak. Paling banyak dunia ni adalah lautan. Air lah. Di manakah asalnya air ini? So kita dapati, kalau kita jawab Allah bagi, memanglah kan. Okey, air laut mengalami penyejatan oleh sinaran matahari dan dibawa ke daratan oleh awan sebelum turun semula ke sungai sebagai hujan. So cycle saja, kita semula mula-mula dekat laut, kemudian dia menyejat naik ke atas jadi awan. Awan ditiup oleh angin sampai kat bumi, turun hujan dekat daratan, dia masuk kat sungai, sungai mengalir sampai laut balik. And jumlah airnya adalah sama banyak dari dulu sampai kiamat. Bila nak hancur je baru Allah kurangkan. Okay, so I cannot say since Nabi Adam, I can say since Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh memang tiba-tiba Allah turunkan Nuh bahtera Nuh, betul lah. Sebab terlalu jahat sangat manusia. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tak siapa nak beriman pada Allah kecuali sangat sedikit. Okey, isteri dia tak, anak dia tak. So dia buat kapal. Tu tahu cerita kapal tu, Noah's Ark tu kan. Okey, semua naik kapal berpasangan dan Allah turunkan hujan dari langit dan keluar dari bumi. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Sampai keseluruhan bumi yang saya faham daripada tafsir-tafsir tenggelam. Tinggal sikit-sikit dia kat permukaan banjaran pegunungan. Sampai anak dia, Nabi Nuh ajak naik kapal, tak anak dia kata nak berenang kat bukit dia pun tenggelam. Bukit ke gunung saya tak pasti. Okey, lepas tu jumlah air Allah buat sama je. Sebab kalau lah lebih sangat, bayangkan bumi ni bulat, air banyak sangat, tenggelam satu bumi. Kalau air sikit sangat, macam mana nak buat fotosintesis? Tak boleh nak minum, tak boleh nak mandi, tak boleh matilah manusia. So dia kitar air yang sama. Cuma bila dia naik ke atas sebagai hujan, sebagai awan, dia naik H2O je, tak naik yang lain. Contohnya kucing berak depan rumah. Kalau tak tu basuh biasanya. Adik kencing. Adik kecil buka pampers terkencing depan laman. Depan atas simen kat depan rumah. Apa jadi? After some time ada lagi tak air tu? Tak ada kan? Kemana perginya? Terus sejak ke atas. So air tu naik, H2O naik, tapi komponen air kencing lain tinggal. Dekat kandang balik bayar tu kan. Dia berak, dia kencing. Dalam kemana pergi air tu? Ada yang mengalir ke sungai, ada yang tersejak ke atas. Bila dia naik ke atas sebagai H2O tu, dia dah suci bersih, dah tak ada dah benda-benda tu. Yang kalau from babi ke, anjing bernafas, keluar air ke hidung je. Kemana pergi buat air tu? Dekat atas, H2O je naik. Tu tak, dah menyucikan dah, turun balik kita guna tak masalah. Kan? Dah daripada air hujan lah. Masuk sungai ke, walaupun campur dengan macam-macam kotoran, ada yang macam-macam lah dalam air sungai tu, sebab banyak, boleh guna pun. Tak kotor pun, bersih balik. Kitar. Okey, so air sungai ini pula akan mengalir ke lautan. Telah disebutkan tadi, proses kitar air ini berterusan.
Oleh itu dikatakan bahawa jumlah air yang terkandung dalam bumi, di permukaan bumi dan atmosfer bumi adalah sentiasa tetap. Sama je jumlah dia. Sampai kiamat besok baru macam mana tak tahu. Okey, Rajah 9.4 tak berada air di bumi. Kita lihat gambar rajah saya sebut tadi. Mula-mula air kat mana? Berlaku penjejatan kat mana? 3 sumber letak kat sini. Air laut dia menyejat. Tasik, air sungai mengalir ke tasik, masuk bawah tanah pergi laut, tersejat. Air sungai masuk ke mata air, kemudian dia air tawar, dia berlaku dekat tasik, penyejatan juga. So ada air di permukaan bumi pun menyejat juga ya. Semua tu naik atas menyejat, bila jadi awan, nampak gambar awan tu, bila dia banyak sangat terkondensasi. So ada simpanan air dalam atmosfera bentuk awan. So simpanan air dalam ais dan salji, dia turun pula sebagai air hujan, ataupun kat pegunungan jadi ais dan salji. So itu keep on pusing, tetap aja jumlahnya dikitar-kitar sahaja. Okay, so activity 9.1 dia suruh buat aktiviti secara berkumpulan. You can do that if you're interested, and you also share with your friends for interesting. Okay, so buku surat 260 iaitu lapisan bumi kita akan buat pada kelas yang akan datang. Tak banyak dah tinggal. So this is bab 9, berapa kelas dia lagi. Then awak boleh nak ulang kaji yang belakang-belakang bila dah habis nanti. Okay, ajak kawan-kawan sama-sama ulang kaji. Okay, thank you for watching. Please subscribe kalau belum. And also pesanan sebagaimana biasa, jaga solat 5 kali sehari, terutama subuh dan isyak ya. Kalau malas, kalau susah sangat, itu tanda-tanda munafik ya. Munafik sangat Allah benci. Kafir dah benci, munafik lagi benci, mengaku di Islam. Na'udzubillah ya. Kita insya-Allah seorang mukmin yang taat. Okay, that's first. Kemudian taat ibu bapa selagi mereka tak suruh bermaksiat pada Allah, kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Kemudian hormati guru-guru. Mudah-mudahan ilmu yang dapat adalah diberkati. Hormati lebih tua, sayangi lebih muda, supaya cantik akhlak awak di sisi manusia, terutama di sisi Allah. Okay. Matlamat kita hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah aku. So belajar ni pun kita menyembah Allah. Itu pun pahala untuk kita nak masuk syurga. Jangan fikir tak apa, kita orang Islam, kita mengucap mula masuk neraka nanti masuk syurga. Jangan main-main. Letakkan jari kat dapur setengah jam boleh, 15 minit boleh. Atas dapur api yang terpasang tu 5 minit pun tak tahan kan. Okay, so itu api dunia ya, belum api akhirat tak terfikir ya. Jangan disentuh oleh api neraka terus. Okay, so that's all for today. Don't forget to doa, boycott dan juga also sedekah ataupun infak ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.